Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alwani binti Jari bersama sahabat saya Nur Syafiqah binti Sharon Hamiri. Kami merupakan pelajar daripada Fakulti Perakaunan dan daripada kelas NACA B3C dalam subjek falsafah dan isu semasa. Kami mendapat tugasan pertama di mana kami perlu menganalisis penerapan ideologi barat terhadap filem. Maka kumpulan kami memilih filem noir sebagai dasar pada penyelidikan kami. Filem noir mendapat julukan ramai apabila ia dikatakan menyerupai kisah sebenar, iaitu kisah Nabi Nuh. Di dalam Islam, Nabi Nuh merupakan Nabi yang ketiga di antara 25 Nabi, iaitu selepas Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh merupakan Nabi yang sangat penyabar dan taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh juga sangat dikenali di dalam beberapa agama, termasuklah agama Yahudi dan agama Kristian. Pada Mac 2014, Darren Aronofsky telah melancarkan satu filem yang bertajuk Noah, di mana ia dikatakan diadaptasi daripada kisah sebenar, iaitu kisah Nabi Nuh berdasarkan kitab Bible. Filem Noah dibarisi pelakon terkenal seperti Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson dan pelakon legenda Anthony Hopkins. Filem Noah cuba menceritakan semula kisah Nabi Nuh di mana dugaan untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang benar serta berita berkenaan banjir besar yang akan melanda seluruh dunia. Namun, nyata sekali skrip di dalam filem tersebut menyimpang dari kisah yang diceritakan di dalam Bible. Filem tersebut juga telah dikategorikan sebagai filem fiksyen semata-mata. Perkara yang terkandung di dalam pembentangan ini adalah: pertama, sinopsis filem; yang kedua, konsep ideologi semasa; yang ketiga, konsep ideologi yang diterapkan di dalam filem; yang keempat, faktor dan kesan atau kebaikan keburukan ideologi tersebut; yang kelima, cara mengatasi; yang keenam, kesimpulan serta cadangan bagi pembaikan dalam filem tersebut. Filem ini menceritakan tentang kitab Kejadian di mana pada awalnya dunia tiada apa-apa yang diciptakan sehinggalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dugaan membawa kepada dosa, Adam dan Hawa dihalau dari syurga dan mereka menghasilkan 3 orang cahaya mata, iaitu Cain, Abel dan Set. Cain membunuh Abel dan melarikan diri ke timur dan dia dilindungi oleh sekumpulan malaikat yang tersingkir yang dipanggil pemerhati, iaitu raksasa batu bersenjata. Pemerhati membantu keturunan Cain dalam membina tamadun peristiwa yang hebat. Bandar-bandar Cain mula menyebarkan kejahatannya ke seluruh dunia. Cuma keturunan Set sahaja yang mempertahankan dan melindungi sisa-sisa yang tertinggal dalam penciptaan alam. Kini, waris Set telah mencapai alam dewasa. Setelah bertahun-tahun berlalu, Noah dan isterinya serta 3 orang cahaya matanya, iaitu Shem, Ham dan Japheth, berhijrah dari satu bandar ke satu bandar yang lain. Ketika mereka sedang mencari bahan keperluan makanan, tiba-tiba setitis air yang menyembah ke tanah tiba-tiba menumbuhkan sekuntum bunga serta merta. Di sini Noah kebingungan dan merasakan Sang Pencipta sedang menghantar satu mesej kepadanya. Pada malam tersebut, Noah bermimpi berjumpa datuknya dan dia ditenggelamkan ke dalam banjir yang besar. Selesai untuk plot yang pertama. Kita pergi ke plot kedua, iaitu selepas Noah menanam biji benih yang diberi datuknya. Biji benih tersebut telah menghasilkan mata air dan mengalir ke seluruh pelosok dunia. Kini, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan pesat dalam sekelip mata. Para pemerhati dan keluarga Noah terkesima dengan perkara tersebut. Kemudian mereka mula percaya bahawa akan ada banjir besar yang akan berlaku dan mereka perlu membina bahtera. Kemudian, plot 3 ialah plot kemuncak dalam filem ini apabila hujan telah turun dengan lebatnya. Kumpulan tuberkin mula menyerang untuk masuk ke dalam bahtera. Noah masih bertegas untuk tidak membenarkan sesiapa sahaja daripada kumpulan tuberkin untuk masuk ke dalam bahtera. Ini kerana Noah masih menganggap syurga yang akan dibinanya nanti hanya untuk keturunan dia sahaja. Seterusnya adalah konsep ideologi semasa. Serangan merupakan satu perbuatan seperti melanggar, menyebur ataupun merosakkan sesuatu perkara. Ideologi pula bermaksud fahaman yang dipakai atau yang dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain.
Ideologi berasal daripada bahasa Greek yang terdiri daripada dua kata, iaitu idea dan logos. Idea bererti buah fikiran, logos bererti kaedah. Ideologi moden bermaksud fahaman-fahaman yang lahir terutamanya pada zaman Renaissance di Eropah bermula pada kurun 14 dan berada pada kemuncak pada kurun 18 dan ke-19. Alaf baru menyaksikan pelbagai ideologi masuk ke dalam negara tanpa kita sedar. Antara ideologi yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah liberalisme, sekularisme dan hedonisme. Secara etimologi, sekular berasal daripada bahasa Latin iaitu sekular yang mengandung dua pengertian iaitu waktu dan tempat. Sekular dalam pengertian waktu merujuk kepada sekarang, kini, manakala pengertian tempat merujuk kepada dua dunia iaitu dunia ataupun duniawi. Ia bermakna zaman kini dan masa kini yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang lalu dipandang sebagai satu proses kesejahteraan. Sekularisme secara terminologi sering didefinisikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara dan agama. Negara merupakan lembaga yang menguruskan hal duniawi dan tiada kaitan langsung dengan akhirat, manakala agama itu sendiri berdiri mengatur hubungan manusia dengan perkara yang bersifat metafisik dan bersifat spiritual. Maka para sekular menganggap negara dan agama tidak boleh disatukan dan mempunyai jalurnya yang tersendiri. Yang kedua, istilah hedonisme. Hedonisme berasal daripada perkataan hedon dan isma, di mana hedon daripada perkataan Greek iaitu kesenangan, manakala isma pula akhiran asing bagi kepercayaan, gerakan politik ataupun keagamaan serta sikap dan perlakuan. Hedonisme bererti pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Budaya hedonisme merupakan suatu aliran yang telah bertukar menjadi golongan yang mementingkan keseronokan semata-mata tanpa melihat aspek yang lebih penting. Mereka juga terdorong untuk melakukan sebarang aktiviti yang hanya mendatangkan keseronokan dan mengelak daripada permasalahan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan rasa megah ke atas pangkat dan kuasa yang dimiliki dan mempertuankan nafsu semata-mata. Di sebalik istilah ini, Barat berselindung untuk menyebarkan nilai-nilai kehidupan, pemikiran, pendidikan, kemahiran teknologi dan sejarah Barat. Secara dasarnya, proses pemodenan yang dianjurkan bagi mengekalkan kesinambungan cengkaman pengaruh Barat. Seterusnya adalah liberalisme. Liberalisme berasal daripada bahasa Latin iaitu liber, liberalis dan liberal yang bermaksud bebas, tidak terikat, progresif dan radikal. Pemikiran secara liberal ini bermaksud berfikiran bebas dan luas, terbuka, tidak jumud dan bertoleransi. Ia juga merupakan suatu struktur pemikiran yang mencakupi banyak aspek kehidupan termasuklah sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi serta agama. Dari perspektif teologi, liberal bermaksud berfikir untuk bebas daripada kepercayaan tradisi, di mana kepercayaan tradisi dianggap sesuatu yang perlu diubah seiring dengan pemodenan. Manakala liberalisme dari segi agama, pemikiran yang cuba membebaskan Islam dari sebarang ikatan syarak dengan cara mentafsir, mengolah dan menafikan apa sahaja dalil yang ada di dalam agama Islam agar bersesuaian dengan falsafah Barat. Pemikiran ini akan memberi ancaman yang cukup kuat untuk keharmonian beragama kerana pentakfiran yang dibuat dalam hal berkaitan agama hanya bergantung kepada perspektif rasional dan kontekstual sahaja. Kemudian, konsep ideologi yang ada di dalam filem noir. Terdapat 3 ideologi yang dapat kami perolehi iaitu liberalisme, hedonisme serta eksklusifisme. Antara babak yang mengandungi ideologi liberalisme adalah ketika Ila memujuk Noah dengan mengatakan segala kejadian yang berlaku adalah pilihan dan keputusan yang diletakkan kepada Noah, bukan di atas suruhannya. Noah telah memilih untuk tidak membunuh cucu-cucunya dan itu antara kebaikan yang dilakukan dalam membuat keputusan untuk meneruskan kehidupan yang baru. Berikutan itu, liberalisme dalam konteks agama atau liberalisme agama yang boleh dirumuskan sebagai pemikiran yang melonggarkan kepercayaan keagamaan dengan maksud hubungan antara alam termasuk manusia dengan Tuhan perlu dibebaskan daripada kongkongan wahyu. Seterusnya adalah ideologi hedonisme, di mana kenikmatan diukur dari sisi kebendaan.
Kecenderungan ini dapat dilihat dalam kebijakan mengurus bidang ekonomi tanpa memikirkan pemikiran logikal. Kekayaan alam digali besar-besaran tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Ia dapat dilihat di dalam babak di mana Tubal-Cain sangat tamak dengan kekayaan alam. Pada permulaan filem, ia telah menggambarkan keturunan Cain dapat membina tamadun perindustrian yang hebat dengan cara melombong dan dibantu oleh para pemerhati. Tambahan lain adegan di mana Noah mengasingkan diri dan menjadi pemabuk di dalam gua. Dia menyerap air daripada buah anggur dan menjadikannya minuman sehari-hari. Kononnya, Noah dikatakan seorang yang taat kepada perintah Tuhan dan meletakkan iman di dalam hati. Tetapi iman yang disangkanya hanya diletak di dalam hati semata-mata, bukan pada amal perbuatan. Ini menunjukkan bahawa hedonisme akan menyebabkan masyarakat terjebak dalam pelbagai kemaksiatan dan kesemua ini bercanggah dengan sifat-sifat orang yang beriman. Akibatnya, hedonisme ini akan sebati dalam jiwa seseorang mukmin dan menenggelamkan identiti sesuatu kaum. Teruskan dengan implikasi di sebalik ideologi yang dibawa oleh Barat di kalangan masyarakat Islam. Pertamanya adalah liberalism, di mana ideologi ini mengajar manusia untuk menganggap semua agama adalah sama. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Jadi, ideologi ini meningkatkan isu murtad di kalangan masyarakat Islam pada zaman kini. Seterusnya adalah ideologi hedonisme, di mana masyarakat akan mula terjebak dengan pelbagai kemaksiatan seperti hiburan keterlaluan, pergaulan bebas yang diakhiri dengan seks bebas, ketagihan menonton video lucah, perlumbaan haram, ketagihan dadah dan arak. Dan seterusnya adalah ideologi eksklusivisme, di mana ideologi ini mengurangkan dialog di antara dua agama. Tidak saling berinteraksi, hilangnya sikap toleransi antara umat beragama. Okey, ini adalah kesan buruk ideologi tersebut terhadap masyarakat. Terusnya adalah cara mengatasi ideologi tersebut. Pertamanya, pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang membolehkan merosak nilai murni Islam dengan menukarkan kepada alternatif yang lebih bermanfaat agar dapat mendidik dan melahirkan umat Islam yang berpekerti mulia, bertamadun tinggi, berilmu dan membuka minda masyarakat agar dapat membawa negara menjadi maju berdasarkan syariat Islam. Seterusnya adalah umat Islam diseru agar mengikut muafakat para jemaah ulama. Hal ini adalah lebih mudah bagi syaitan menyesatkan orang yang bersendirian daripada orang yang berkumpulan. Seterusnya adalah ilmuwan Islam hendaklah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah, katalog dan sebagainya tentang bahayanya fahaman ini dan mengajar mereka agar dapat menguasai pelbagai ilmu dan prinsip-prinsip Islam supaya mereka tidak terjerumus dengan perkara yang bertentangan dengan kehendak Islam. Cadangan yang dapat diberikan adalah pengarah perlulah mengikut jalan cerita yang sebenar kerana filem tersebut membawa imej tentang agama. Penonton tidak akan menganggap ia sebagai satu kreativiti apabila ia membawa sebarang perubahan pada cerita tersebut. Jadi antara babak yang dapat dikongsi yang ditokok tambah oleh pengarah di dalam filem ini adalah terdapat orang yang cuba masuk dan menyelamatkan diri ke dalam bahtera. Walhal dalam kisah Nabi yang sebenar tiada pun babak tersebut. Mereka yang ingin menonton filem The Noah ini, anda akan dapat perbezaan yang ketara di mana yang ditokok tambah oleh pengarah filem tersebut. Jadi buat mereka yang tidak tahu tentang sirah sebenar akan mengalami kekeliruan tentang cerita sebenar.
Itu saja daripada kami berdua. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.